Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Saya Ustaz Hariri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anshaakum minal ard wasta'marakum fiha. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Berdasarkan ayat tema ini, kami bawakan kepada anda siaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Saudara, perkataan good governance ataupun tata kelola baik, pentadbiran baik mula dipopularkan oleh Bank Dunia pada tahun 1989 melalui corong institusi keuangan. Kemudian ia dikembangkan dalam sektor korporat hinggalah kepada pentadbiran kerajaan. Namun, tata kelola baik ini agak kurang rancak di dalam dunia Islam. Realitinya apabila kita melihat kepada indeks good governance dunia, negara Islam berada di carta corot berbanding negara-negara seperti Denmark, Finland, Korea maupun Estonia. Persoalannya, kenapa pentadbiran Islam jadi begini? Adakah Islam tidak mengajar tentang cara-cara mentadbir ataupun orang Islam sendiri tidak yakin dengan sistem Islam? Semua persoalan ini kami akan rungkaikan di dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Malam ini saya tidak keseorangan pastinya. Saya bertemankan dengan sahabat setia saya, Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ustaz janjikan malam ini ataupun penonton nak tengok kita di mana Ustaz malam ini? Saya tengah memikirkan jawapan soalan Ustaz tadi sebenarnya. Di mana salah silapnya? Tapi apa pun, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita akan buka satu ruang dan minda kita harus diberikan nilai-nilai positif untuk mencari apakah jawapan bagi persoalan yang dilontarkan oleh Ustaz Hariri tadi. Tapi apapun pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang menonton kami di ruangan RTM 1 ini. Dan juga tak lupakan kepada anda juga yang menonton kami di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan juga menerusi laman sesawang rtmklik.gov.my. Di mana juga anda berada, walaupun bukan hanya di Malaysia, ada juga sahabat-sahabat kita di Brunei, di Singapura dan juga di sempadan negara kita, Thailand dan juga Indonesia. Ahlan wa sahlan untuk terus menonton pada malam ini. Dan kita nak tengok bingkisan istimewa yang disediakan untuk anda pada malam ini. Alhamdulillah, dan bersama dengan kami juga iaitu juru bahasa isyarat iaitu saudara Muhammad Zaid yang bersama dengan kami. Terima kasih kepada Ustaz Zaid yang menterjemahkan untuk rakan-rakan OKU memahami Forum Perdana Ehwal Islam. Dua bintang ilmuwan yang bersama dengan saya pada malam ini. Di sebelah kiri saya perkenalkan iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail Al-Qudsi, Ketua Jabatan Siasat Syariah Akademi Islam Universiti Melaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kira memang bidang doktor lah kan? InsyaAllah. InsyaAllah kami nantikan buah-buah fikir nanti insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Bergandingan dengan yang berbahagia doktor, iaitulah yang berhormat Ustaz Ahmad Fadli Syari, pengurusi Lembaga Pengarah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, merangkap ahli Parlimen Pasir Mas Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ambo ke Pasir Mas hari ni rasa seronok bertemu dengan YB. Cumanya ni soalan orang selalu tanya saya nak suruh YB sendiri jawab. Betul ke Pasir Mas ni pasir dia emas? Dan yang kedua, betul ke orang Pasir Mas ni memang comel-comel? Tu Ustaz Hariri kena balik selalulah ke Pasir Mas. Allahu Akbar. Sebab ni kali pertama saya dengar Ustaz Hariri cakap Kelantan. Allahu Akbar. Jadi maknanya sebelum ni sorok bau wudu lah. Ya. InsyaAllah YB. Dah pecah lah. Terima kasih banyak YB kerana bersama dengan kami. Para hadirin sekalian, saya nak mulakan perbincangan kita ini dengan soalan pertama kepada Dr. Sharifah Hati terlebih dahululah. Bila kita papar tajuk kita luhur ini dan asasnya good governance, ramai dah makcik-makcik, pakcik-pakcik dia kata, benda apa pula nak bincang ni? Apa dia ni? Kami macam nak pening nak tukar channel dah ni. Mungkin doktor boleh bagi satu kefahaman yang mudah lah. Dan doktor adalah orang yang lama dalam forum perdana. Jadi tentu memahami tentang siapa audien kita. Mungkin doktor boleh bagi kefahaman yang mudah faham. Apa yang dimaksudkan dengan
pentadbiran yang baik, urus takbir yang baik dan dikaitkan dengan siasat syariah itu sendiri. Silakan. Baik, terima kasih banyak moderator kita dalam forum pada kali ini, Ustaz Muhammad Hariri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Rakan berbicara forum perdana bersama pada kali ini YB, yang berhormat Ustaz Ahmad Fadli, juga rakan berbicara Ustaz Ahmad, Ustaz Nabil kita, semua para penonton di mana juga berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, bila tanyakan tentang apa itu takbir urus baik ataupun siasat syariah, Ustaz, dia bukanlah sekadar judul buku, bukan sekadar nama jabatan, Ustaz. Baik. Sebab nama jabatan saya di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya itu Jabatan Siasah Syariah namanya. Insya-Allah. Satu-satunya jabatan di universiti yang dinamakan dengan nama jabatan tersebut. Di Malaysia ni satu tu. Agaknya tempat lain pun tak ada lah, Ustaz. Tak ada. Mana kena buat di USIM ni. Itulah Ustaz. Jadi maksudnya apa? Bila sebut siasah syariah ni, nak guna bahasa mudahnya, nanti dululah ya. Nak cerita dulu dia tu begini. Satu, kata ulama, siasah syariah itu ialah hirsuddin wa siasatud dunya bih. Jaga agama dan melindungi, menjaga agama dan mengurus negara dengan agama. Itu. Umi Abah mi, bila kata siasah syariah mi, bila kata takbir urus baik bah, jaga agama dulu bah dan jaga dunia dengan agama. Tu. Kemudiannya yang kedua dikatakan al-ilmu apa? Ilmu untuk fi islahir ra'i war ra'iyah. Ilmu untuk menjaga kemaslahatan rakyat oleh pemimpin. Pemimpin jaga kebajikan rakyat. Itulah ilmu ini. Dan yang ketiga juga dikatakan sebagai as-sultah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dia adalah autonomi, dia adalah authority, dia adalah kuasa untuk ajak orang kepada baik dan tinggalkan tak baik. Jadi dengan bahasa mudah saya ringkaskan kepada akronim TUNAS. Tunas, Ustaz. T tadbir, U urus, N negara, A asas, S terakhir syariah. Takbir urus negara asasnya dengan syariah. Nak jaga dan bawa masyarakat baik di dunia, baik juga di akhirat. Inilah negara, inilah takbir urus yang ditekankan di dalam Al-Quran dan juga perbincangan-perbincangan ulama. Supaya Ustaz, tadi Ustaz masuk ni, saya pun masuk JAKIM ni, studio ni, kena scan dulu My Sejahtera. Yeah. Walaupun kata ulama yang ditakbir, yang diurus untuk kebaikan dunia dan akhirat berteraskan syariah tu tak ada secara khusus dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah ataupun pendapat para ulama yang 4 mazhab ataupun ulama mujtahidin. Jadi Ustaz, kita tadi masuk scan My Sejahtera, yang tu tak jumpa kat mana-mana. Betul. Itu kuasa negara. Jadi di situ digunakan untuk tujuan kebaikan masyarakat. Itulah dia tadbir urus berteraskan syariah. Masya Allah. Macam dah selesai dah forum kita ni. Dengan khulasa tunas. Tadbir urus negara, asasnya syariah. Baik, sekarang kita tanya pentadbirnya pula. Yang berhormat. Tadi dalam kacamata akademia, sekarang dalam kacamata seorang pentadbir. Apa pula dimensi siasat syariah ini dalam pentadbiran negara? Adakah good governance ini hanya terkandung dalam buku-buku akademik tetapi sukar untuk dilaksanakan? Tapi kalau boleh dilaksanakan, bagaimana YB? Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hariri selaku moderator, Ustaz Nabil dan juga rakan panel Prof. Madia, Syarifah Hayati yang hadir pada malam ini.
terima kasih di atas jemputan dan saya menjawab soalan yang dikemukakan tadi, iaitu berhubung berkenaan bagaimanakah good governance ini dari sudut kacamata pentadbir. Ya, saya nak sambung takrifan yang telah diberikan oleh Ustaz Hariri tadi, apabila good governance ini telah diperkenalkan pada tahun 1900 oleh satu Conference of Government pada tahun yang disebutkan tadi, ia menggariskan 3 ciri utama, iaitu yang pertama accountability, iaitu kebertanggungjawaban, yang kedua transparansi, iaitu ketelusan, dan yang ketiga ialah effectiveness, iaitu kecekapan. Tetapi di dalam kacamata pentadbiran yang untuk dikaitkan dengan siasah syar'iyah, saya suka untuk membawa satu lagi istilah yang kadang-kadang tidak disebut oleh ramai di kalangan kita, iaitu urus tadbir rabbani. Dan ini saya kira kalaulah diterjemah di dalam konteks siasah syar'iyah, ia lebih menarik, iaitu bagaimana kita nak menterjemahkan urus tadbir rabbani di dalam pentadbiran negeri dan juga negara pada hari ini. Dan kalau boleh, tadi Prof. Madia telah menyebut tentang tunas, saya ingin membawa satu konsep yang sebenarnya telah disebut-sebut di luar sana, iaitu ummi. Yang pertama ubudiyah, yang kedua mas'uliyah, yang ketiga ialah itqan, iaitu ubudiyah. Kita tahu bahawa pentadbiran ini adalah merupakan suatu gambaran pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap pentadbir perlu memahami apa saja yang dilakukan itu ialah datang bersama dengan mas'uliyah, iaitu kebertanggungjawaban. Apa jua yang kamu kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya, walaupun akhir, tetapi ia juga perlu diletakkan sebagai unsur yang utama, iaitu itqan. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayutqinahu. Allah Subhanahu Wa Taala menyukai seseorang daripada kamu apabila kamu melakukan satu amalan, kamu melaksanakan dengan kualiti yang terbaik. Bezanya apa dia? Iaitu bezanya ialah mas'uliyah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah dalam konteks urus tadbir pada hari ini, bila kita melihat dari sudut siasah syar'iyah, fiqh siasah, ramai ulama-ulama telah mengarang kitab-kitab, antaranya yang kita tahu bahawa yang terkenal ulama ma'asirah seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tetapi kalau nak dikira dari sudut contoh-contoh amalan pada hari ini, Prof menyebut tadi tentang scan MySejahtera. Kalau saya boleh menyebut lagi berkenaan dengan polisi-polisi semasa yang berkait dengan COVID-19. Antara lain kita tahu bahawa tentang isu penjarakan sosial, isu masjid, dan juga isu sekatan PKP daripada satu negeri ke satu negeri, semuanya adalah merupakan polisi yang diwujudkan dan diubah dari masa ke semasa kerana berubahnya suasana. Terima kasih. Masya Allah. Itqan, mas'uliyah, ubudiyah, dan urus takbir rabbani. Masya Allah, banyak benda-benda perkara yang baru yang kita belajar. Mungkin Ustaz Nabil ada nak tambah, silakan Ustaz. Saya hanya tertarik bila kedua-dua panel kita, Ustaz Hariri, menyebut tentang satu konsep yang ada pada diri kita. Tapi kadang-kadang kita tak sedar bahawa kita sedang mengurus satu pentadbiran dalam kehidupan kita. Tajuk kita pada malam ini adalah berkenaan dengan luhur. Saya bukan kepada tuan-tuan, bila Ustaz Hariri mulakan tentang urus tadbir yang baik ini telah pun mendapat perhatian di awal tahun 1980-an, dan ketika itu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan juga Tabung Kewangan Antarabangsa dan juga Bank Dunia telah pun mengambil konsep ini untuk diperkenalkan, dan sudah pasti mereka mempunyai beberapa elemen utama yang digariskan bagi mencapai urus tadbir yang baik. Pun begitu dalam Islam, bukan hanya dipundakkan kepada para pemimpin untuk menggalas tugas ini bagi menguruskan sebuah pentadbiran yang baik, tetapi juga diberi ruang kepada setiap insan masyarakat untuk turut menyumbang. Saya bawakan kepada anda di antara keratan akhbar yang menyebut bahawa penjawat awam adalah ejen perubahan nilai tadbir urus negara. Begitu juga dengan disebut oleh seorang profesor berkenaan dengan ciri-ciri yang perlu ada bagi seorang penjawat awam. Baik, seterusnya ialah disebut oleh pemimpin negara kita bahawa tadbir urus baik bagi menjamin kemakmuran negara, dan sudah pasti untuk merealisasikan amalan tadbir urus yang terbaik bermula pada setiap diri kita. Baik tuan-tuan, jika tadi saya sebutkan berkenaan dengan Bank Dunia, PBB dan juga Tabung Kewangan Antarabangsa, mereka telah menggariskan beberapa ciri utama. Saya bawakan di antaranya ialah Bank Dunia meletakkan 6 dimensi utama untuk menjadikan tadbir urus ini berjaya. Pertama ialah hak bersuara, yang kedua kestabilan politik, ketiga keberkesanan kerajaan, keempat kualiti pengawal sediaan, kelima kedaulatan undang-undang, dan keenam kawalan rasuah.
Seterusnya, kita lihat pula PBB meletakkan 3 prinsip utama bagi menjaga urus tadbir ini. Salah satunya ialah keberkesanan, kedua accountability dan yang ketiga keterangkuman. Pun begitu, dalam situasi kita hari ini, dalam kita membawa nama Islam, saya nak ajukan sedikit soalan kepada Yang Berhormat Ustaz berkenaan dengan isu yang ditimbulkan ini untuk dilihat. PBB, Bank Dunia meletakkan beberapa dimensi. Bagaimana YB pandangan kita bila Islam itu sendiri untuk meletakkan di antara ciri-ciri bagi mencapai urus tadbir yang baik? Sedikit komen daripada YB. Terima kasih kepada Ustaz Nabil. Jika dilihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap jiwa itu pasti menemui kematian dan kamu akan ditanya tentang setiap amalan yang telah kamu lakukan. Siapakah orang yang berjaya? Faqad faz. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Sesiapa yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. KPI benchmark yang terbaik bagi setiap urus tadbir yang berlaku di dunia ini ialah sesiapa yang dapat menjadikan gerak kerja takbirannya itu menyelamatkannya daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Ia tentu salah satu perkara yang tidak boleh kita jangka, tetapi panduannya sudah ada. Dalam apa jua gerak kerja yang dibuat, sudah pasti kita lihat apakah neracanya di dalam Islam, ia baik atau tidak baik, ia haram atau halal, ia makruh atau mubah atau harus. Maka di situlah kita akan dapat melihat neraca di dalam Islam dan kita dapat melihat bagaimanakah akhirnya ia menjurus kepada sama ada jalan syurga ataupun jalan neraka. Terima kasih Wabi atas sedikit pandangan itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita bergabung sekali lagi di Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dan dianjurkan oleh CAKIM. Macam mana Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Ngah, okey? Alhamdulillah, terima kasih kerana menonton. Yang sedang menonton melalui live Facebook, anda boleh like, komen dan share bagi pandangan anda tentang tajuk kita hari ini. Mungkin saya boleh tinjau-tinjau pandangan yang menarik untuk diangkat pada malam ini. Baik, kita nak kembali semula perbincangan kita bersama panel. Saya nak berikan soalan kepada Dr. Sharifah Hayati lah. Mengenali Dr. Sharifah Hayati sebagai ahli akademik sejak tahun 1993 berdasarkan CV yang tertera di Universiti Melaya, doktor dalam bidang siasat syariah ini telah menulis 55 jurnal, 39 buah buku, 73 artikel dan geran penyelidikan dan menyelia 53 pelajar master dan PhD dalam bidang siasat syariah. Berdasarkan lambakan penulisan dan kajian ini, apa yang doktor paling tengok perbezaan di antara urus takbir Islam dan urus takbir konvensional barat ini, doktor? Terima kasih Ustaz. Umi Abah yang dihormati semuanya, Mak Long, Pak Long tadi kan. Kalau kita membaca penulisan-penulisan yang begitu progresif tentang takbir urus konvensional ataupun kita guna perkataan contemporary, maka kita akan dapat pelbagai teori-teori yang berkembang begitu pesat dan laju sekali Ustaz. Termasuklah apa yang kita pakai pada hari ini. Kita pakai standard ISO, itu bukan datang pada negara Islam. Kita pakai star rating, nak tahukan prestasi sesuatu jabatan dia ukur. In fact mampu kita pakai star rating dan sebagainya pun begitu juga. Kita pakai tentang apa? Blue Ocean, lautan biru. Itu pun idea daripada konvensional. Kita pakai apa lagi? 5S Ustaz. Kak Jakim pun pakai 5S kan? Sisir, sapu, semua-semua tu kan. Sebah, sentiasa buat, semua konvensional. Tetapi ada satu perkara yang sangat menarik seperti yang YB sebutkan tadi. Dalam Islam ini, sebab itu bila disebut pentadbiran, ini nanti Umi Abah boleh ingat-ingatkan anak-anak kita. Nak kau kerja, nak kau ingat jaga agama, nak kau kerja, nak ingat jaga amanah, nak amanah kau bukan kat dunia je, nak mungkin tak ada orang tanya kau kat dunia, tapi ingat nak kau kerja nak bawa amanah sampai akhirat. Pat siku lipat, apa kau nak kau boleh dapat, tapi jangan lupa akhirat. Baru kerja kau jadi ibadat, nanti hidup kau akan berkat. Itulah yang ada di dalam tadbir urus Islam. Dia
bila kita sebut niat, Ustaz kan, tuan-tuan Umi Abah, bila sebut niat je, Barat ni pun dia ada juga, konvensional ni dia ada. Mesti kerja berasaskan apa yang dipendekkan kepada VMO. Kita hari ni organisasi negara pun ada begitu. V, vision, M, mission, misi, visi, O, objektif. VMO. Mesti ada tu. Tapi dalam Islam dia tak sebut panjang-panjang. Dia sebut satu je. Pendek je. An-niyah. Dia sebut niat. Tapi bila cerita niat ni Umi Abah, ceritanya apa? Qasdu ta'ah ilallah. Kau ada kasat, ada niat untuk taat pada Allah. Kau kerja bila kau nak taat pada Allah. Allah tak suka orang yang berpeluk tubuh. Allah tak suka orang yang bermalas-malasan. Kau dapat pahala kerja dan kerja kau jadi ibadah. Cerita pentadbiran jadi ibadah, there's no in any single paragraph or even line yang kita jumpa dalam ilmu-ilmu konvensional. Jadi itulah yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengambil pentadbiran Islam ini bukan hanya di dunia macam yang Umi Abah, semua kita sentiasa berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Rupanya dengan mentadbir, dengan mengurus negara dan masyarakat, kita boleh dapat dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan kita kumpullah segala luhur-luhur kita, luhur pada diri dengan budi pekerti, adab, akhlak, nilai, integriti, luhur pada perlembagaan dengan menjaga rukun negara dan sebagainya, luhur kepada agama kita tegakkan, kesemuanya itu akan membawa kita kepada kejayaan di akhirat. Agama, amanah, ibadat, akhirat, inilah cara kita dan membezakan di antara konvensional, kontemporari dan juga dengan Islam. Baik, saya nak lanjutkan pembicaraan dengan Yang Berhormat Ustaz. Kadang-kadang ada orang yang melihat sisi pandang Islam ini dengan begitu jumud, melihat hanya semayang, puasa, zakat, dan seolah-olah mentadbir ini asing dalam Islam. Boleh Ustaz membalas hujah ini dengan memberi contoh-contoh pentadbiran Nabi, Khalifah yang boleh diaplikasikan sehingga akhir zaman? Ustaz. Terima kasih Ustaz Hariri. Satu soalan yang memerlukan kepada satu lagi jena ditulis oleh Dr. Sharifah sebenarnya. Ia begitu luas sebenarnya urus tadbir di dalam Islam ini, dan kalau kita boleh highlight seorang pentadbir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan seluruh dunia, iaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang disebut di dalam surah An-Naml. Banyak sebenarnya yang kita boleh kaji di dalam surah An-Naml ini, tetapi saya mahu menyentuh satu sahaja, iaitu keprihatinan seorang penguasa terhadap rakyat. Itu ada di dalam urus tadbir Nabi Sulaiman. Sebagai contoh, disebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal insi wal jinni wat tayri fahum yuzaun. Nabi Sulaiman dikumpulkan kepadanya seluruh tentera-tenteranya, jin, manusia dan juga burung-burung, dan hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Ayat ini panjang. Ketika sampai satu tempat, Nabi Sulaiman break sekejap kerana terdengar bagaimana seekor semut berkata kepada semut-semut yang lain, masuklah kamu ke dalam rumah kamu supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman. Nabi Sulaiman berhenti, dan dalam keadaan Nabi Sulaiman disebut sebagai ketawa, fatabassama dhahikan min qawliya, tetapi menunjukkan keprihatinan seorang pentadbir sehingga untuk memberikan laluan kepada seekor semut yang merupakan rakyat Nabi Sulaiman, seorang penguasa, ia berhenti. Bagaimana Nabi Sulaiman mengumpulkan burung-burung yang begitu banyak, tetapi Nabi Sulaiman tahu ada seekor burung yang tidak datang. Mali liyala aral hudhuda am kana minal ghaibin. Aku tidak melihat di mana burung hudhud. Bagaimana kita nak tafsirkan dalam keadaan burung yang begitu banyak, tiba-tiba seekor burung yang tidak dilihat? Nabi Sulaiman tahu burung ini tidak datang. Prihatin seorang pemimpin. Bagaimana keprihatinan seorang pemimpin kalau itu diterjemahkan dalam urus tadbir kerajaan pada hari ini, sudah tentu kita tidak akan melihat barangkali rakyat yang dalam keadaan tidak cukup makan dan sebagainya. Walaupun teori ini sukar untuk diaplikasikan, tetapi kalau itu diletakkan sebagai benchmark, saya yakin insya-Allah kita akan dapat melaksanakan apa disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab,
Aku bimbang kalau seekor kambing hilang di Sungai Furat, aku bimbang Umar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hanya kata-kata, tetapi itu merupakan suatu benchmark yang telah diletakkan oleh Sayyidina Umar. Hatta kalau seekor kambing hilang di tengah sungai kerana kecuaian Umar, aku bimbang aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pentadbiran Nabi SAW pun begitu juga. Nabi SAW sehingga Nabi seringkali melaksanakan persanan. Ada hadis yang menyebut Nabi berkata kepada wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa astaghfarna istighfar wa aksarna istighfar. Kepada wanita, Nabi bercakap dengan kanak-kanak, ya ghulam ihfazillah yahfazuka. Kata-kata Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menunjukkan bagaimana dalam kepala Nabi rakyatnya ataupun mad'unya ataupun kliennya ini bukan setakat orang biasa, tetapi wanita juga merupakan mad'u ataupun sasaran dakwah Nabi. Kanak-kanak merupakan sasaran dakwah Nabi. Dan kalau ini diaplikasikan, insya-Allah seluruh rakyat akan mendapat sentuhan daripada pemimpin dan kepimpinan. Terima kasih. Allahu Akbar. Itulah cebisan daripada keindahan Islam. Bagaimana mengajar dalam susur galur yang diberikan di dalam Al-Quran, dan begitulah juga hadis-hadis Nabi. Ustaz Nabil, apa yang Ustaz Nabil nak kongsi pula? Silakan. Saya tadi terpaku sekedak. Terpana mata saya bila mendengar hujah daripada kedua-dua panelis kita Ustaz Haridi. Ya. Pun begitu, saya yakin ibu ayah, tuan-tuan yang berada di rumah, kita sebenarnya ada jawapan. Saya nak bawakan untuk kita fahami dan hayati sebenar. Hakikatnya apabila kita melihat urus tadbir ni, bukan hanya kepada pihak kerajaan. Kita letak pada diri kita. Kalau kita sebagai ketua keluarga, apa yang akan kita urus dan kita tadbir kepada urus tadbir yang baik, membawa kepada unsur-unsur yang boleh mendatangkan nilai-nilai kehambaan dan membawa kepada kita mengenal Tuhan. Saya bawakan di antara cabaran utama kita, setiap kita, tak kira posisi mana, sama ada kita dalam masyarakat awam maupun kita yang berada di peringkat kepimpinan, cabaran paling besar yang kita perlu lihat ialah, pertama, dalam urusan kerja tadbir ini, bergantung kepada kekuatan diri sendiri, sama ada spiritual ataupun jasmani, kekuatan kita dalaman dan juga kekuatan luaran. Begitu juga yang disebut sebagai SOP untuk elak salah laku. Ini di antara cabaran besar setiap kita. Walaupun kita sebagai seorang Muslim, kadang-kala kita digugat dengan habuan dunia, digugat dengan ujian dunia, fitnah-fitnah yang berleluasa. Baik, kita lihat balik, di antara isu-isu yang paling banyak disebut, terutama dalam negara kita, ialah berkaitan dengan rasuah yang akhirnya menggugat ketulusan urus tadbir yang baik. Pun begitu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, beberapa kata-kata lagi sebagai perangsang untuk kita ingat bahawa bukan hari ini kita berpijak di bumi yang kita main-main, tetapi ini bumi yang kita pijak untuk kita tuai hasilnya di kemudian hari. Baik, saya bawakan salah satunya di antara isu yang ditimbulkan oleh sahabat-sahabat kita di dalam media sosial, antaranya apabila dilihat pihak kerajaan, terutamanya dalam mentadbir, ada kalanya dianggap menyempitkan lagi ruang dan menekan kedudukan kita. Sebagai contoh, bila hari ini LHDN mencari pembayar-pembayar cukai yang gagal mengenakan ataupun membayar cukai-cukai mereka, dan akhirnya timbul satu laman seseorang, LHDN cari siapa hari ini. Sebagai contoh. Begitu juga dengan keluhan beberapa rakan kita di media sosial apabila melihat konsep pendidikan secara PDPR. Hari ini kita telah diperkenalkan yang merungut berkaitan dengan penerimaan anak-anak kecil kita di rumah. Kajian mengatakan bagi mereka ialah ketidaksesuaian. Saya nak lihat di sini untuk kita betulkan balik persepsi. Soalan ini saya nak ajukan secara ringkas pada Prof Madia. Ya, apabila dilihat pandemik COVID-19 ini benar-benar menguji urus tadbir yang baik, Prof, saya nak minta untuk kita betulkan balik persepsi masyarakat. Terutama bila menyatakan bahawa kerajaan nampak gaya ni memang nak menyusahkan rakyat. Kerajaan ini nampak gaya nak menguntungkan diri sendiri. Betul atau tidak keterangan itu di kalangan masyarakat kita? Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Sebenarnya inilah peranan kebijaksanaan pemimpin kerajaan kepada masyarakat. Sebab itu kita sebutkan di awal tadi yang dikatakan tadbir urus baik itu ialah apabila pemimpin kerajaan, ketua itu dia melaksanakan suatu tanggungjawab itu yang telah dipastikan maslahahnya lebih baik berbanding mafsadahnya. Ini konsep maslahah itu yang disebut oleh Profesor Yusuf Al-Qaradawi misalnya
misalnya, ataupun oleh Asy-Syatibi di dalam kitab Muwafaqat, kita tengok ini yang ditengok oleh pemimpin antara dua masalah kebaikan, mana yang lebih baik untuk jangka panjang. Kadang-kadang Ustaz, kita nampak kebaikan tapi jangka pendek. Yang kaji, yang dengar, yang ambil pelbagai sumber dan maklumat ini kerja pemimpin. Dialah yang melihat dan menilai mafsadah jangka panjang juga. Oh, ada keburukan jangka panjang. Kalau dibiarkan nanti teruk negara kita nanti. Yang ini kadang-kadang tidak dapat dijangkau oleh pemikiran biasa masyarakat misalnya. Sebab itu pentadbiran juga memerlukan R&D, kajian, dan pentadbiran juga seperti di dalam Nasihat Al-Mulk oleh Imam Al-Ghazali mesti mendapatkan buah fikiran daripada pakar, ulama dan orang-orang yang berkepakaran di dalam hal itu. Dan kita yakin pemimpin telah mendapatkannya sehingga lahirlah pelbagai keputusan-keputusan yang besar di peringkat negara. Terima kasih Prof. Madia. Betul lah kata Dr. Syekh Qaradawi, kalamuna kasir wa intajuna qalil. Kita ni banyak cakap, montaj ataupun kita kata hasilnya amat sedikit. Fikir-fikirkan. Kita berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung yang kami bawakan dari Studio Utama Yusof, Kompleks Islam Putrajaya. Baik, kita masih lagi berbincang tentang urus takbir yang baik. Walau siapa pun kita, sama ada kita berada di kampung, desa sebagainya, kita mesti ada tanggungjawab terlibat sama supaya kitalah yang menentukan hala tuju pentadbiran negara kita. Baik, saya nak pergi kepada yang berhormat Ustaz terlebih dahulu. Bila sebut urus takbir, kita akan sebut amanah. Kalau bahasa moden dia sebut sebagai integriti lah. Kalau di Putrajaya ni, penjawat awam macam saya ni, naik benanah telinga dengan integriti yang mana, integriti yang mana. Apa pentingnya amanah ini dalam pentadbiran? Dan kalaulah amanah ini dipegang oleh orang-orang yang tidak menghayati amanah, apa kesannya kepada agama dan negara? Silakan Wabi. Terima kasih kepada Ustaz Hariri. Saya pergi terus kepada kesan dari sudut apabila amanah ini tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Ya, kita tahu berkenaan dengan indeks rasuah dan sebagainya, dan ia semakin membarah dalam situasi semua orang sudah tidak ada kerja, dalam situasi ekonomi merudum di seluruh, bukan setakat Malaysia tapi di seluruh dunia. Jadi manusia dalam keadaan desperate, manusia dalam keadaan terdesak, dan isu integriti ini menjadi satu isu utama. Dan kalau kita lihat dalam realiti negara kita pada hari ini atau realiti dunia, ada beberapa kesan terhadap rasuah ini. Antaranya yang pertama, menghancurkan keadilan dalam sesebuah negara. Keadilan sudah tidak lagi wujud kerana semua orang sudah boleh dibeli. Tinggal lagi berapa ongkosnya. Itu sahaja. Nak beli siapa boleh. Tidak masalah. Yang kedua ialah melahirkan masyarakat yang sudah tidak ada kemahiran. Yang penting berapa besar kabel yang dia ada. Ini jadi masalah. Dan isu ini bukan setakat berlaku di dalam penjawat awam, dalam bidang politik, bahkan dalam semua bidang-bidang kerja sekalipun. Apabila munculnya budaya rasuah ini, manusia ataupun tenaga yang berkemahiran, masyarakat yang berkemahiran tidak lagi menjadi suatu prioriti utama. Yang ketiga, munculnya masyarakat yang pentingkan diri sendiri. Tak kisah apa jua berlaku pada orang lain, yang penting aku dapat berada di tempat yang paling atas. Yang seterusnya, menatijahkan hasil kerja yang buruk. Tidak akan ada lagi prioriti berkenaan dengan kualiti kerja. Jalan tar sebagai contoh, sepatutnya dibuat 5 inci, dia jadi 2 inci. Dan apabila buat 2 inci, dan kita tahu bahawa ada jabatan-jabatan tertentu yang kerjanya akan menggerudi jalan tar tersebut untuk diketahui sama ada 5 inci atau 2 inci sebagainya. Di tempat yang digerudi itu sudah ditanda lebih awal, jangan gerudi di tempat lain, tempat tu digerudi. Maknanya orang yang melaksanakan, orang yang berpegang dengan amalan ini, semua orang sudah dia berjaya suap. Semua orang berjaya suap. Artinya apa dia? Artinya tidak ada cara lain melainkan manusia kena kembali kepada takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
peraturan manusia tidak boleh untuk mengawal manusia. Yang boleh mengawal manusia hanyalah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana lembu, dengan maaf saya sebut, bahawa sebagaimana binatang tidak boleh mengawal binatang. Lembu tidak boleh mengawal lembu, ia perlu dikawal oleh manusia. Manusia tidak boleh mengawal manusia, ia perlu dikawal dengan peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya boleh sebut lagi, kos pengurusan akan meningkat, pengurusan pentadbiran menjadi lambat dan kucak-kacik, bertambahnya orang jahat yang bertambah, muncul orang jahat, dia bertambah jahat dan menyebabkan pembahagian kekayaan yang tidak seimbang. Inilah kesan-kesan rasuah terhadap masyarakat yang kita bimbang kalau budaya ini tidak dikekang, ia akan menjadi semakin membarah dan pada akhirnya negara ini boleh runtuh. Terima kasih. Allahu Akbar. Ini baru sedikit kesan, tetapi apa yang disebutkan tadi, kalau kita tak jaga akan hancurlah negara dan agama kita itu sendirilah. Baik, saya nak pergi kepada Dr. Sharifah Hayati. Soalan ni saya tak tahulah, tapi saya nak tanya jugalah. Daripada sejujur-jujur hati Dr. Sharifah Hayati dan juga orang akademik, kalaulah saya bagi ruang kepada Dr. Sharifah untuk memberi nasihat kepada para pemimpin, tak kiralah di peringkat kecil sampailah besar, apa yang doktor nak cakapkan? Kerana pemimpin inilah yang membawa hala tuju kepada negara, agama dan masyarakat kita. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz. Soalan tu buat hati saya sayu lah pula. Ya, sebenarnya kalau diikutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita menyadari bahawa setiap daripada kita adalah pemimpin dan kita bertanggungjawab atas pemimpin. Tapi dalam masa yang sama sebagai seorang rakyat biasa Ustaz, saya juga menyadari apa yang dirasai, yang sedang dirasai oleh masyarakat di luar sana. Dengan kesusahan, keperitan, kepayahan hidup, terutama dengan pandemik 2 tahun yang berlaku ini, sesuatu yang sangat tinggi diharapkan oleh masyarakat. Maka dengan sebab itu, jujur dari hati saya sendirilah Ustaz, kita harus mempunyai kesungguhan yang mendalam dengan amanah yang tinggi dan sifat diri yang adil dalam melakukan sesuatu tanggungjawab. Kita pun tahu di dalam hadis baginda Rasul SAW menyebutkan 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zillu illa yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang nantinya akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada perlindungan. Dalam 7 tu, atas sekali yang disebut adalah Al-Imamul Adil. Kita kena ingat kuasa kepimpinan bukanlah untuk keseronokan. Kita telah belajar daripada sejarah yang lampau, hatta sejarah negara kita sendiri dan sejarah-sejarah silam seperti kejatuhan Andalusia, yang mana kejatuhan itulah disebabkan oleh tamaknya manusia dengan harta, berlomba-lomba nakkan kuasa, dan lupa akan tanggungjawab diri. So itu diingatkan kita, khairun nas man lam yatsruk akhiratahu li dunyahu wa dunyahu li akhirati. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang tak tinggalkan akhirat dia kerana dunianya, dan tak tinggalkan dunia kerana nak mengejar akhiratnya. Maka dengan sebab itu Ustaz, saya teringat juga nasihat yang dinukil oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Ibn Khaldun menukilkan satu surat yang ditulis oleh bapa kepada seorang gubernur yang namanya Abdullah bin Tahir. Abahnya adalah Tahir bin Al-Husain, yang menulis surat ni kepada anak dia, kepada gubernur ini. Gubernur ini dilantik oleh Khalifah Al-Ma'mun. Jadi inilah perasaan seorang ayah yang mengingatkan kepada anaknya yang merupakan seorang gubernur, yang mana isi surat itu akhirnya dijumpai oleh khalifah ini, Khalifah Al-Ma'mun. Bila Khalifah Al-Ma'mun jumpa surat yang bapa gubernur ini, iaitulah Abdullah bin Tahir, terima daripada abahnya. Jadi bila Ustaz kata pesan, saya teringat pesan Tahir bin Al-Husain kepada anaknya seorang gubernur, yang akhirnya dijumpai oleh Khalifah Al-Ma'mun, dan Khalifah Al-Ma'mun mengarahkan surat ini kita edarkan kepada semua penjawat awam, seolah-olah gitu, kepada semua pemimpin, macam kita kata pekeliling lah, edarkan kepada semua. Jadi apa antara nasihat seorang abah kepada anaknya yang merupakan gubernur? Dia kata, jaga agama,
jangan lupa agama, jangan lupa ibadat hari-hari, jangan lupa bersahabat dengan orang soleh, jangan lupa jaga akhlak, jangan lupa letak diri kamu di tempat orang yang dipimpin, jangan lupa belanjakan harta kamu untuk kebajikan masyarakat. Inilah pesan seorang ayah kepada pemimpin yang kesemuanya merangkumi tadbir urus baik sebenarnya, yang merangkumi amanah yang YB sebutkan tadi, yang di dalam Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan khianat. Jadi kita nak mengingatkan diri saya sendiri dan semua kita yang memimpin di mana juga berada, jangan khianat. Peganglah amanah ini dengan setulus hati kerana kita akan ditanya nanti. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Saya ni di pejabat tidaklah pangkatnya tinggi. Saya rasa keta dengan nasihat yang diberikan tadi. Mudah-mudahan ia dirasai kita juga. Di mana saja kita berada, kita pikul dan juga pegang amanah Allah kerana Allah. Ustaz Nabil, Ya. apa yang gambar love yang di belakang Ustaz Nabil tu? Nak memberikan nilai-nilai positif. Okey. Jangan tertekan. Saya bimbang Ustaz. Bila kita bincang isu urus tadbir ni, kadang-kadang berkerut dahi kita. Memikirkan macam mana ni. Relax. Ini bukan masalah besar, tapi masalah pada diri sendiri. Tapi kalau masalah diri sendiri tak selesai, akan jadi masalah besar. Sebab itulah tuan-tuan, kita lihat bahawa apa kesan daripada urus tadbir yang baik untuk diri dan untuk orang di sekeliling. Pertama, kita perlu lihat bahawa bila urus tadbir yang baik, sudah pasti akan membentuk nilai integriti, nilai kebertanggungjawabban dan ada unsur-unsur amanah dan jujur. Begitu juga jika urus tadbir berkesan, kesedaran khususnya kepada semua masyarakat agar menjamin kelestarian sungai, flora dan juga fauna. Ini perkara yang perlu kita lihat. Bukan kita hanya nak hidup di dunia, begitu juga dengan binatang, tumbuh-tumbuhan dan seumpama yang lain dengan kita. Begitu juga sahabat-sahabat, urus tadbir yang baik terutama kewangan, penting bagi pertumbuhan ekonomi negara. Dan saya bawakan salah satu pujian yang patut kita berikan kepada negara kita apabila Malaysia di tempat pertama indikator pembangunan kewangan Islam tahun 2021. Kenapa tuan-tuan saya bacakan begini? IFDI iaitu berkenaan dengan indikator pembangunan kewangan Islam 2021 meletakkan Malaysia di tempat yang pertama, disusuli oleh Indonesia dan pencapaian seterusnya oleh Arab Saudi dan juga Emirat Arab Bersatu. Ada beberapa elemen utama dalam memastikan Malaysia di tempat pertama, iaitu kerana dengan pengetahuan, pembangunan kuantitatif, tadbir urus dan juga kesedaran. Ini di antara ciri-ciri yang perlu ada bagi kita menjamin dan menjaga setiap sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita. Tepuk dada, jangan tanya orang lain, tanya diri sendiri. Berehat sekejap, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah kita bertemu semula. Kita dalam forum perdana ini, dia memang rasa macam sekejapnya masa berlalu. Tapi itulah hakikat yang kita terima. Durasi 60 minit sudah sampai di penghujungnya. Namun kita perlu buat kesimpulan sebagai pelan tindakan kita bersama. Saya nak mulakan dengan Dr. Sharifah Hayati. Mungkin apa kesimpulan daripada tajuk yang boleh Dr. berikan? Silakan. Terima kasih banyak Ustaz Hariri. Secara kesimpulannya, kita tidak boleh lari daripada memerlukan tadbir urus baik atau tata kelola yang baik. Dan tata kelola yang baik bagi sebuah negara atau organisasi adalah tata kelola yang ada unsur kepatuhan, pematuhan, patuh kepada ajaran Islam, syariat, maslahah dan juga ada prestasi. Bukan sekadar ada kepatuhan tapi tak ada prestasi. Baik aja tak cukup tapi mesti ada performance. Sebab tu Ibnu Khaldun menyebutkan dalam kitabnya Al-Muqaddimah, mesti dalam melaksanakan tata kelola ini ada dua perkara. Satu, amanah. Dua, tahu jalankan amanah. Kalau amanah saja tapi tak tahu nak jalankan amanah, itu juga tidak akan membawa kepada prestasi yang baik. Dengan sebab itu, prestasi yang baik ini adalah satu kesungguhan yang perlu dilakukan oleh semua, bukan sekadar pemimpin. Kerana tata kelola tadbir urus ni dia melibatkan libat urus. Ustaz biasa juga dengar kan perkataan libat urus. Maksud libat urus ialah bukan kerajaan aja yang mengurus, bukan pemimpin aja yang mengurus, tapi dilibatkan agensi-agensi lain, rakan-rakan strategik, NGO, masyarakat. Sebab itu ada konsep ummah yang ada di dalam piagam
Piagam Madinah yang menyebut perkataan ummah 4 kali, di mana masyarakat ini sama-sama saling bahu-membahu, hidup ibarat aur dengan tebing, ya, yang saling tolong-menolong, yang saling memberikan pandangan, yang saling memberikan input dan maklum balas. Akhirnya kita dapat hidup dalam keadaan aman, sejahtera, dapat membesarkan keluarga, dapat rasa aman, dapat rasa tenang, dapat beribadat, hasil daripada negara yang aman dengan tadbir urus yang baik. Wallahu a'lam. Baik. Akhirnya kepada Yang Berhormat Ustaz, sebagai pembuat polisi dan Yang Berhormat yang menghafaz 30 juzuk Al-Quran, apa ayat Quran yang boleh kita pegang dan gigit sebagai kesimpulan akhir, dan apa kesimpulan yang boleh YB Ustaz berikan? Terima kasih. Ini soalan sport ni. Kalau ditanya kepada saya berkenaan dengan ayat yang paling patut dipegang, banyak. Tetapi satu yang saya nak sebutkan ialah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah." Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, katakanlah i'malu wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, bertadbirlah kamu, dan senesaya amalan kamu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya dan juga orang-orang mukmin. Dan ingatlah pada akhirnya, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ketahuilah suatu hari nanti kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanya kepada saya impikan kepada suatu pentadbiran yang memenuhi ciri-ciri yang kalau saya boleh sebut di sini, ada cirinya 4T kalau saya boleh sebutlah untuk sebagai satu nota kepada kita. Yang pertama ialah mempunyai nilai takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meletakkan unsur ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai unsur yang paling utama. Yang kedua ialah tawakal, bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila manusia ini, apabila Allah Ta'ala menyebut walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Syaratnya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan kami turunkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan juga bumi. Yang ketiga ialah tadarruj, iaitu beransur-ansur untuk memahamkan manusia. Kita tidak boleh melaksanakan semua polisi yang kita nak dalam satu masa sahaja. Kota Rom tidak dibina di dalam satu malam sahaja. Itu kata-kata yang masyhur. Jadi menunjukkan bahawa di sana adanya proses pembelajaran yang perlu untuk dilaksanakan. Tambahan pula dalam negara kita yang mempunyai masyarakat majmuk, sudah tentu kadang-kadang nilai-nilai Islam ini mempunyai masa untuk kita laksanakan supaya manusia dapat memahami bahawa nilai-nilai Islam itu ialah nilai-nilai yang bertepatan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dan pada akhirnya hendaklah adanya di sana unsur taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau 4 perkara ini dapat kita laksanakan di dalam pentadbiran, saya yakin insya-Allah lambat laun kita akan sampai kepada peringkat apa yang disebut tadi ialah walau anna ahlul qura amanu wattaqau, beriman, bertakwa, diturunkan kepada mereka keberkatan daripada langit dan bumi, dan Allah Ta'ala membuka pintu rezeki min haitsu la yahtasib, daripada pintu yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar. Takut, tawakal, tadarruj dan taubat kepada Allah. Dan inilah kesimpulan yang sangat tuntas yang saya fikir kita dapat dalam forum perdana ehwal Islam pada malam ini. Ustaz Nabil macam dia kata, angkat tangan nak buat kesimpulan juga. Ada 20 saat saya bagi Ustaz Nabil. Ilmu itu umpama air, Ustaz. Ya. Jadi air yang mengalir patut kita biarkan. Jangan disekat, kerana lama-lama dia akan bertambah dan akan mengeruh dan akhirnya akan memberikan hasil yang busuk dan tidak menyenangkan. Begitulah juga dengan apa yang kita belajar malam ini. Jangan kita simpan, tapi perlu untuk diaplikasikan bersama dalam kehidupan. Wallahualam. Baru nampak puas muka Ustaz Nabil dapat bercakap kesimpulannya. Para hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada YB Ustaz dan juga Dr. Sharifah atas perkongsian, dan kepada anda. Kesimpulan yang dapat saya buat pada malam ini adalah, dari tahun 1978, Forum Perdana Ehwal Islam bersiaran Khamis malam Jumaat. Khamis malam Jumaat kami berikan mutiara ilmu. Esok hari Jumaat kita bertemu dengan khutbah Jumaat. Dan kita akan bertemu dengan satu rukun khutbah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Walau apa posisi yang kita ada, siapa kita, di mana kita, bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.